Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya sekali lagi Cikgu Nurlida binti Johari dalam mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 4. Kita masih membincangkan bab 9 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 di bawah subtopik 9.4 iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Antara tajuk yang akan kita pelajari pada kali ini ialah 9.4 iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Anda boleh merujuk buku teks muka surat 224 hingga 225. Dalam subtajuk ini, anda akan mempelajari tentang yang pertama iaitu pengenalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan yang kedua Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang pertama, pengenalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth II di King House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kedua, Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Manakala yang kedua, iaitu kewarganegaraan. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Manakala yang keempat, kedudukan agama Islam. Dan yang terakhir, berkenaan kedudukan bahasa Melayu. Apakah intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Baik, yang pertama ialah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Hal ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Apa pula intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang kedua? Baik, yang kedua ialah kewarganegaraan. Setiap seorang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang, perkara 14. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat, perkara 15. Dan yang ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi, perkara 19. Perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957.
Intipati yang ketiga ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Apakah intipati yang keempat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Ya, intipati yang keempat ialah kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Apakah intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang terakhir? Ya, yang kelima ialah kedudukan bahasa Melayu. Dalam Perjanjian Persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut.